Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube yang saya kasihi sekalian, apa khabar semua sahabat? Kecoh dalam media sosial YouTube kan berkenaan dengan seorang yang dayus, yang pandai membuat react kepada orang lain tanpa apa-apa sebab, yakni yang dikenali sebagai hos sidang kalam Ustaz Nordros. Dan saya tertarik dengan reaction yang dibuat oleh protagonis Inside, yang host dia ialah Dr. Haris, yang mana memang benar kalau kita lihat kedua-duanya itu ianya menyembelahi kepada Ustaz Rosli, kerana Ustaz Rosli tidak ada pun sentuh Ustaz Nordros, tidak ada pun kacau Ustaz Nordros. Dan apa sebab Ustaz Nordros ini membuat react ke atas video-video yang telah lama tau, video Ustaz Rosli? Apa sebab sebenarnya? Setelah beberapa bulan jugalah Ustaz Rosli mendiamkan diri, mendiamkan diri berkaitan dengan apa yang Ustaz Nordros utarakan di dalam YouTube beliau. Dan tiba-tiba Ustaz Rosli muncul dengan tim beliau dan menyahut cabaran yang dikehendaki oleh Ustaz Nordros, yakni ulang balik apa yang Ustaz Rosli buat sebelum-sebelum inilah. Banyaklah tu, banyak adegan. Salah satunya ialah Suluh Bidar. Kita minum dulu. Salah satu kopi Vietnam. Jadi kalau kita lihat, kita compare reaksi-reaksi daripada Dr. Nasir Vlog, reaksi daripada protagonis Inside, ya, ternyata Ustaz Nordros ini nampak gayanya kebudak-budakan pun ada. Pada masa kita sedang heboh, kalau kita lihat cabaran yang diterima oleh Ustaz Rosli berkaitan dengan nak adakan semula Suluh Bidar dan menunggu di Tasik Banding 2 minggu lepas kalau tak salah saya. Tiba-tiba muncul satu video daripada Ustaz Nordros yang mana membuat adegan Suluh Bidar di sebuah sungai yang cetek. Dan itu adalah satu adegan yang melucukan, kebudak-budakan. Dan kalau kita nak kata kebodohan itu adalah sikit-sikit kan. Jadi orang yang tak sekolah pun tengok tu nak ketawa kedekah-kedekah. Anak saya tengok, saya bagi tahu anak saya, kau tengok ni, kau tengok cerita yang sebelum tu, cerita ni yang orang ni. Anak saya ketawa kedekah-kedekah. Betul ke bah? Dia ni ustaz. Masya Allah. Apalah kamu ni Ustaz Nordros. Kamu ni level mana yang sebenarnya? Kamu kata kamu ni level tinggi, kita tak perlu layan lah orang-orang yang level rendah. Tapi kalau kita lihat, teruk sangat tu. Kamu buat pula orang kata pertunjukan Suluh Bidar di sebuah tasik yang dalamnya takat lutut lah, lebih kurang lah, takat lutut. Dan konon-kononnya lah, inilah cara Ustaz Rosli menipu orang ramai di dalam video tersebut. Allahu Akbar. Tak lucu ke sahabat-sahabat kalau kamu tengok Nordros kita ni? Kadang-kadang lucu. Dia ni, entahlah, saya ni sebenarnya nak cakap pun taklah menyebelahi mana-mana pihak. Tapi bila saya tengok keempat-empat, dua video react dan video dia dan juga video Ustaz Rosli lah, lebih kurang kita tengok, saya rasa seorang mamat yang digelarkan oleh Dr. Nasir, mamat Singapura ni, mamat Singapura, pelarian dari Singapura, kata Dr. Nasir lah, nampak kebudak-budakan, nampak dia
tunjuk kebodohan beliau. Yang dia tunjuk kebodohan beliau di hadapan umum. Sedangkan dia ini mengaku bahawa dia ini asatizah yang memberi, orang kata, ajaran agama kepada umum, ya, membetulkan kesilapan-kesilapan yang diamalkan oleh orang awam mungkin kan, tapi dia yang sebenarnya yang banyak tersilap dalam ceramah-ceramah beliau. Kalau kita lihat, dia lebih suka kepada membuat react kepada video-video orang lain yang popular, yang mana bertujuan barangkali untuk mempopularkan channel beliau, Sidang Kalam, dan diri beliau sendiri. Tetapi ternyata nampak bodoh dia tu, tak cerdik. Benar, video yang itu benar-benar menunjukkan ketidakcerdikan beliau. Ya, dia orang panggil pergi Tasik Banding untuk nak buatkan semula, nak adakan semula, adingkan bagaimana nak panggil Suluh Bidar di Tasik, di dalam air yang luas, yang mana tidak boleh nak buat prop lah, menyukar lah nak buat prop. Kalau buat pun kos yang begitu tinggi lah, sebab airnya dalam, Tasiknya luas, begitu panjang, dan kosnya sudah pasti begitu tinggi. Dan beliau membisu, tiba-tiba hadir di sebuah sungai kecil cetek dengan membuat adingan memanggil Suluh Bidar. Allahu Akbar. Itukah seorang ustaz yang anda duk sanjungi? Ya, kalau saya cadangkan kepada anda, tak perlulah anda nak subscribe ustaz yang sebegitu. Mungkin ada lagi perkara-perkara lain yang dirosakkan kita, dirosakkan minda kita dengan cara dan kaedah dia sendiri, yang kita tak tahu apa tujuan beliau. Sebab beliau juga bukannya orang negara ini, dan mungkin beliau sengaja membuat react kepada orang-orang Malaysia itu untuk merosakkan hubungan sesama manusia di antara sesama kita orang Malaysia. Ya, mungkin saya kata mungkin. Jadi inilah yang melucukan saya juga. Saya rasa amat nak ketawa pun ada. Dah ketawa pun. Ni dalam keadaan penat-penat ni pun saya tengok video tadi. Saya pun buatlah video kepada anda semua. Hai sahabat-sahabat, tengok lah ya. Saya minta maaf banyak-banyak lah sahabat-sahabat. Secara spontan saja saya buat video. Dan kenapa buat secara spontan ni? Kerana saya rasa saya perlu buat dengan segera. Ya, kelucuan muncul di hadapan mata kita semua. Allahu Akbar. Jadi kalau ni satu, kalau ramai lagi ustaz macam ni, masalah generasi kita akan datang. Hancur generasi kita akan datang, sahabat-sahabat. Kita mengharap kepada mereka mengajar anak-anak kita, mengajar cucu-cucu kita, tapi apa yang mereka buat di sebaliknya pula, inilah yang saya rasa tak patut lah. Dan kita tidak boleh, orang kata, suka-suka perkara-perkara yang sebegitu. Apa matlamat dia yang dia nak buat react yang tak tentu hala, ya, nak buat react tak tentu pasal tentang orang lain. Orang lain pun tak kacau hang. Dan apa yang hang react tu pun hang kena buktikan. Nak pergi sana. Okey. Ya. Okey sahabat-sahabat sekalian, video pendek kali ni sambil-sambil saya tunggu anak sekolah ni kan. Saya celoteh yang sebegitu dengan orang kata tanpa apa-apa skrip lah, dan nak sembang dengan anda lah, ya, apa pandangan anda semua tentang perkara-perkara tersebut. Ya, perkara yang melucukan sekali itu dihadirkan Suluh Bidar di Tasik Cetek itu. Dan juga ya, kalau anda lihat bagaimana beliau ini cuba memanipulasikan, menggunakan orang lain untuk menaikkan diri beliau dan juga channel beliau dengan membuat react kepada video
Ustaz Rosdi lah, yang kita fokus kepada Ustaz Rosdi. Dan bukan video itu saja, video Suluh Bidah saja. Kalau kita lihat, ada beberapa video, banyak jugalah yang dia buat react. Yang terbaru saya tengok, dia cuba buat react kepada video lama Ustaz Rosdi tu, berkaitan dengan tarik duit. Tarik duit di bawah sejadah. Dan kalau Ustaz Rosdi tu, dia kata kita buat solat hajat ikhtiar, ini adalah satu kaedah je, bukan bermakna Ustaz Rosdi tarik duit orang. Ini satu, dia tunjuk kaedah, cara, salah satu cara bagaimana nak tarik duit itu daripada, bukan duit orang kan, mungkin tak tahu daripada duit siapa-siapa, kita tak tahu. Jadi apa kejadahnya pula Ustaz ni Nodros ni pula pergi kata ambil duit orang tu haram dan sebagainya. Itu satu pertunjukan saja. Ya, pertunjukan itu, kalau kamu kata perkara yang tidak benar, kamu kena buktikan dan berbincang. Oh, ya ke Ustaz Rosdi? Telefon dan berbincang, bukan kamu buat react di belakang, lepas tu orang ajak kamu berjumpa, kamu lari, dayus. Takut betul lah kata Dr. Nasir, kamu ni dayus. Kamu pandai react orang tapi kamu tidak bertanggungjawab. Saya menyokong Dr. Nasir dan protagonis Insight, yang mana kamu ni seorang manusia yang tidak bertanggungjawab terhadap apa yang kamu katakan, terhadap apa kamu usulkan, terhadap apa yang kamu arguekan sesuatu perkara. Ya, apabila orang sahut cabaran kamu dan kamu terus alih pandangan kepada perkara-perkara yang lain. Yang terbaru itulah kamu buat tarik duit dengan bawah sejadah pula, konon-konon. Tetapi video kamu tu, kamu ambil last masa kamu nak alaskan sejadah itu, dah nampak setengah kaki dah, dan kamu boleh letak dah duit. Ini kan nampak tak lucu, bodoh tak? Ini kebodohan kamu. Kamu rasa kamu cerdik, tapi nampak kebodohan kamu. Kamera trick kamu itu, orang budak kecil 10 tahun boleh baca kan? Jadi tak patut. Saya bukan apa, saya tengok kamu ni banyak memperbodohkan orang awam di Malaysia ini, yang mana apa yang kamu cuba ketengahkan kepada orang awam, menyatakan bahawa Ustaz Rosdi ataupun perubatan-perubatan Islam yang lain seperti Tok Singa itu menipu, berbohong. Tetapi kamu sendiri tidak boleh membuktikan perkara tersebut. Dan inilah yang boleh merosakkan minda masyarakat dan membodoh-bodohkan masyarakat di luar sana menggunakan kaedah menggunakan channel kamu Sidang Kalam di dalam bilik yang orang kata, dalam bilik gelap kamu tu, kamu boleh bercakap tanpa apa-apa bukti yang kukuh untuk kamu tunjukkan kepada orang awam yang mendengar celoteh kamu. Jadi inilah yang menjadi masalah. Jadi masalah kepada orang awam dan boleh merosakkan juga minda orang awam. Jadi apa matlamat kamu yang sebenarnya? Ustaz Nodros, saya panggil lah ini hari. Sepatutnya saya panggil kamu Nodros saja. Sebab apa? Kamu tidak layak jadi seorang ustaz. Sekiranya kamu bersikap tidak gentleman, tidak jujur dalam sesuatu perkara yang kamu ucapkan. Ya. Jadi seseorang ustaz ini ialah yang mengajar orang awam di luar sana, memberi ceramah, sama ada secara kamu beri ceramah dalam bilik ke, sebar melalui media sosial ke, ataupun berceramah di masjid-masjid, di surau-surau atau di mana saja yang memberi kefahaman kepada orang awam di luar sana. Itu dengan jujur, dengan ikhlas, ya. Tapi apa yang kita nampak hari ini tidak ada pada diri kamu. Saya dengan rasa memang sengaja kamu nak cari publicity saja. Publicity yang kamu cari itu pula publicity murahan. Ya, publicity murahan
yang kamu rasa orang sokong kamu lah. Cepatlah. Tak gitu tak sahabat-sahabat, apa yang saya katakan tadi tu. Jadi ini soal Suluh Bidar cabaran itu, dan memang Ustaz Nodrus tidak hadir ke destinasi. Ya, destinasi yang dikehendaki oleh Ustaz Rusdi, dan Ustaz Rusdi telah ya mencadangkan kepada Dr. Nasir supaya membuat war-warkan satu cabaran baru, dan mungkin juga Ustaz Rusdi akan war-warkan di dalam Facebook beliau cabaran baru ke atas Ustaz Nodrus berkaitan apa yang Ustaz Nodrus membuat react ke atas video beliau sebelum ini. Dan sememangnya kalau ikut kata Ustaz Nodrus, nak suruh ulang semua apa yang Ustaz Rusdi buat sebelum ini, dan panggillah sidang kalam akan hadir. Tetapi yang pertama kemarin pun dah tak hadir. Jadi yang kedua ini pun saya rasalah Ustaz Nodrus ni tak akan muncul, sebab dia mungkin benar apa kata Dr. Nasir dalam channel Dr. Nasir Vlog, bahawa Ustaz Nodrus ni sebenarnya anak kecil yang tidak ada telur dan mempunyai agenda tertentu di dalam ceramah beliau di channel Sidang Kalam, yang mana beliau cuba untuk mengenengahkan suatu idea baru kepada masyarakat di Malaysia. Sedangkan beliau bukannya orang Malaysia, beliau adalah orang Singapura yang sepatutnya kita semua rakyat Malaysia perlu peka lah tentang perkara ini, ya. Sebab perkara ini bukan boleh buat main-main, dan ada orang, bukan orang negara kita sendiri, sedang membuat propaganda dan membuat reaksi ke atas banyak asatiza kepada ustaz-ustaz di Malaysia, yang mana kalau kita lihat ianya akan mungkin boleh berpunca kepada perpecahan masyarakat Islam di negara ini, ya. Sebab apa? Mereka lontarkan idea-idea mereka yang mana berasaskan kepada pengetahuan beliau yang secara literal, bukannya berasaskan Islam yang sebenar-benarnya. Contoh kita ambil Suluh Bidar itu cukuplah hantu ini dalam Al-Quran pun ada sebut kan, memang ada, memang makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak aku ciptakan manusia dan jin ini ialah untuk beribadat kepada aku ataupun untuk bertakwa kepada aku. Jadi kita harus percaya kepada perkara-perkara gaib, dan kita wajib percaya adanya makhluk halus, yakni jin, hantu, syaitan, iblis. Itu panggilan-panggilan saja kan. Dan bagaimana interaksi dengan manusia. Berinteraksi dengan manusia ini kalau kita lihat sejarah-sejarah lampau pun memang ada, ya, memang wujud. Nabi Sulaiman juga berinteraksi dengan makhluk halus, ya. Dan bukan Nabi Sulaiman saja, ramai lagi nabi-nabi lain. Jadi tidak mustahil perkara yang dibuat oleh Ustaz Rusdi itu sesuatu yang benar, ya, di atas kemampuan yang Allah bagi kepada beliau, dan beliau tunjukkan kepada umum. Bukan apa, untuk menyedarkan masyarakat, memberi gambaran kepada masyarakat, memberi pengetahuan kepada masyarakat, bukan nak orang kata mengada-adakan untuk tujuan-tujuan orang kata nak tunjuk kebijaksanaan dan sebagainya, ya. Tapi kita nak menyedarkan, memberi gambaran kepada masyarakat bahawa
wujudnya hantu air tu di dalam sungai, laut ataupun tasik. Jadi tak salah kan? Ya, adakah ia bercanggah dengan ajaran Islam? Jadi kamu ni Ustaz Nurus kena pergi belajar lagi. Jangan-jangan kamu belajar dulu masa kamu belajar di luar negara tu tak habis, tak lulus pun. Balik-balik konon-konon jadi ustaz. Ada orang macam tu. Ada. Konon-konon jadi ustaz. Bacalah buku, tengok video-video orang apa semua dan bercakap. Dan lontarkan dakyah-dakyah kepada masyarakat umum tentang ideologi bodoh yang kau bawa. Bahaya. Ini yang bahaya tu. Jadi kamu kena buktikan, kamu kena tunjukkan kepada masyarakat umum bahawa apa yang kamu kata itu benar. Kamu buktikan kepada masyarakat dengan berjumpa orang yang kamu tuduh tersebut, dan kamu buktikan. Biar dia buktikan ataupun kamu buktikan. Begitu. Bukan bila orang cabar kamu lari. Lari tak cukup tanah. Jadi benda-benda yang macam ni lah yang rosak periuk sebelanga kerana setitik, apa orang kata, nila, rosak santan sebelanga. Aduh, jadi rosaklah asatiza jadi anggapan orang awam. Asatiza muda ni macam tu lah perangainya. Saya yakin tidak semua orang seperti kamu. Mungkin kamu seorang je kot. Mungkin ada beberapa orang macam tu lah. Ya. Cuma yang saya heran, kamu ni bukan orang Malaysia pun. Jadi cara kamu itu boleh memecah belahkan rakyat Malaysia. Sebab sudah tentu ada penyokong kamu, ada penyokong Ustaz Rusdi, dan ada penyokong-penyokong orang lain juga yang berfikiran cara mereka masing-masing menyebabkan ianya boleh berpecah belah. Ya, padahal perkara itu tak sepatutnya kamu nak react. Apa kaitan dengan kamu? Apa matlamat kamu? Apa tujuan kamu? Ya, nak menyakiti hati orang lain, nak merosakkan orang lain. Ya. Adakah orang yang kamu tuduh, orang yang kamu react itu ada buat sesuatu yang tidak baik kepada kamu? Kacau periuk nasi kamu ke? Ada ke? Jadi inilah cara kamu ini boleh rosak lah, boleh rosak. Dan hari ini sudah terbukti imej kamu sudah jatuh di bawah paras tapak kaki aku. Aku orang awam. Sebab apa? Sebab kamu bercakap tanpa ada apa-apa bukti yang nyata. Kamu hanya pandai berceloteh, tetapi kamu takut untuk berdepan dengan apa realiti yang kamu cakap tersebut. Jadi ternyata kamu tidak boleh menjadi seorang asatizah kepada rakyat Malaysia khususnya, ya, kerana ajaran kamu ini boleh dikhawatiri, ya, boleh merosakkan akidah ataupun kefahaman umat Islam di Malaysia ini. Ya, kamu tidak bertanggungjawab terhadap apa yang kamu katakan. Jadi rosaklah. Dan pihak berkuasa seharusnya mengambil berat, ya, tentang perkara ini. Ya, kita tengok satu persatu perkara tersebut. Ya, mereka hanya pandai berkata-kata, berceloteh
tetapi tidak mahu bertanggungjawab terhadap apa yang mereka katakan. Jadi orang-orang yang sebegini tidak boleh. Orang yang begini kita kena stop. Daripada kita nak follow dia pun kita kena stop. Kita tak boleh. Saya nasihatkan jugalah kepada kamu, Ustaz Nadrus, kamu tu muda lagi, tak usahlah kamu nak tunjuk pandai-pandai. Nak tunjuk pandai sangat. Sampai tak reti nak hormat orang tua. Sampai tak reti lah kamu ni orang yang tak reti lah. Pada kami, kamu ni orang tak pandai lah, tak reti. Ya, kamu lebih kurang aku je. Lebih kurang lah, sebab aku tak mengaji dalam bidang agama yang khusus seperti kamu. Ya, tapi bila aku tengok pun memang tak ada apa pun yang kamu ajarkan kepada masyarakat. Okeylah, loteh begitu panjang, 26 minit. Ya sahabat-sahabat, saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.